Ahmad Mifzal. Ahmad ada Ahmad. Ahmad Mifzal Afiq. Ada Ahmad Mifzal. Ahmad Mifzal ada. Tak dengar. Alia Nadirah. Alia ada, Alia. Alia. Semua tak dengar ke? Azlin. Mana Azlin? Nur Azlin. Azlin ada Azlin? Ya, sir. Azlin, share sikit Azlin. Topik semalam. Apa yang ingat lah. Banyak semalam. Kita review sikit. Mana tadi hilang kan ni semua. Bagi Fatin Ifah. Fatin. Ya, sir. Okay Fatin, share sikit Fatin. Topik semalam. Semalam belajar pasal bias diet. Okay. Forward bias, anode connect dengan positive terminal. Okay. Third, connect dengan negative terminal. Okay. Kalau reverse bias, sambung dengan anode tu sambung, dia terbalik lah, sambung dengan negative terminal. Kata sambung dengan positif. Okay, ada lagi? Tak ada? Tak ada, tak apa. Okay, thank you. So lagi. Amar bagi Amar. Muhammad Ammar. Apa tu? Share sikit yang semalamnya. Oh, semalam eh? Semalam kita belajar pasal yang apa? Forward bias dengan apa? Forward bias dah sebut tadi. Dah. Lain. Yep. Belajar pasal apa tu? Type apa diet punya jenis lah. Okay. Ada lagi? Tu je yang ingat. Kelas semalam kan? Kelas semalam. Okay, so tak apa. Thank you. Okay, terima kasih. So hari ni kita nak sambung. Okay, boleh tengok dekat slide 2.2. Okay, yang ni dah. Saya dah tunjuk yang ni, 2.2. Belum masuk Belum. Okay. Mana 2.1? Okay, 2.1 habislah, complete. Okay, 2.1 complete. So ni kita sambung 2.2. So basic power supply. So basic power supply ni adalah satu lagi application diode lah. Okay, basic power supply. Okay, so maksudnya diode ni adalah memainkan peranan dalam litar power supply untuk semua device elektronik. Okay, semua device elektronik. Okay, masuk power supply kat sini ialah power supply yang digunakan dalam kita punya device. Semualah. Laptop, handphone, apa-apa perkakasan elektronik. Okay, semua. Okay, kalau dekat rumah ni semualah. Okay, TV, peti ais, mesin basuh. Okay,
So kalau dalam lab elektronik semualah power supply, oscilloscope, digital multimeter. So semua dalam device tu ada power supply. Okay, so kalau tak ada power supply apa jadi? Dia akan meletup lah semua device ni. Okay, so power supply. So ini adalah satu basic litar yang paling asas sekali yang wajib tahu setiap setiap orang lah yang yang ambil engineering elektronik ni. Okay, so basically kalau kat dalam rumah kita tu, okay, sebab rumah kayu lah konon-konon ni. Okay, so ada tiang elektrik. Okay, so daripada tiang elektrik ni dia tarik wire daripada luar. Okay, so yang ni ialah 240 240 volt AC current. Okay, dengan frekuensi 50 atau 60 Hz lah. Okay, so dia masuk di device. Termasuklah dekat kita punya lab ke, bangunan ke apa. So kalau bangunan 3 phase lah. So of course 410 volt. Okay, so kalau domestik 240. Okay, nak ceritanya power supply ni penting dia. Okay, power supply ni. So semua dalam elektronik circuit, television, okay, stereo system ni contohlah. Okay, dan ini contoh. So selain daripada ni yang saya sebut tadi, semua laptop, handphone, okay, semuanya memerlukan power supply ni. Okay, memerlukan power supply ni. Kalau tak, masalah. 240 ni nak pergi dekat kita punya laptop. Okay, kalau terus masuk 240 apa jadi? Lazim, apa jadi? Meletup. Bukan sangat meletup kan, terbakar terus lah. 240 kan. Masuk handphone saya ingat, sekejap je lah, terus jahanam. Okay, so dekat rumah-rumah kita semua orang akan nampak soket 3 pin, betul? Semua kat rumah ada benda ni. Ada yang tak ada? Kalau tak ada tu nampak pelik pula, pokok dia tarik jiran sebelah punya wire kan. Okay, so semua ada soket. Okay, so soket ni still 240 ni keluar. So kalau masukkan soket ni, ambil wire masuk. So kita test, kita baca dengan multimeter, so 240. Okay, sebab TNB supply 240. Okay, so isu dia bila kita nak masukkan kita punya laptop, okay, so device lain lah contohnya TV, okay, apa-apa lah, okay, peranti elektronik. So bila dia masuk sini, of course kat dalam ni ada circuit power supply. So yang dikatakan power supply ni ialah power supply dalam kita punya device elektronik. So yang mana basic dia untuk power supply ni PS. So dia akan convert, okay, daripada AC, okay, kepada direct. Okay, daripada AC current kepada DC current lah, direct current. So AC ni masuk signal dia macam ni. Okay, AC. So you dah belajar dalam AC. So direct current, so dalam ni DC. So straight line. Bila kita probe, kita tap kita punya output dekat oscilloscope. Okay, so kita nampak straight line dekat kita punya output. Okay, dia akan macam ni. So kalau 9 volt, 9 volt. Okay, so terlalu jauh So AC 240, so bila kita convert DC, so kita boleh dapatkan voltage yang paling kecil. Okay, so current pun dalam milliamp, so boleh convert. So dah tak ada isu untuk kita guna semua device elektronik. Okay, so contoh kalau handphone pun kadang-kadang pakai 3.5 volt saja. Okay, so saya nak compare dengan 240, so dia punya gap memang jauh so memang. Okay, so itulah application. So diode digunakan di dalam rectifier punya block. Okay, ni blok-blok untuk power supply. So ada transformer, ada rectifier, filter, IC regulator dan akhir sekali load lah. Load ni bermaksud kita punya output. Okay, output ni apa dia? Termasuklah kita punya laptop, okay, handphone, okay, dan sebagainya. Okay, tu masuk load lah. Okay, load ni beban apa-apa. So load ni bergantung kepada requirement voltage device tu sendiri. Tengoklah kalau laptop berapa voltage supply yang diperlukan. So tengok pada spek pada device tu. Okay, so laptop tu laptop lah. So kalau macam handphone mungkin 5 volt, okay, 9 volt, 12 volt. Okay, so tengoklah. Okay, so faham setakat ni introduction? Faham. Okay, clear. So seterusnya. Okay, ni blok-blok tadi Okay, ni memang kena hafal. Okay, ni memang kena hafal. Ni teori ni. Ni blok paling basic ni memang ada transformer, rectifier, filter, IC regulator, load.
Okay, so kalau dalam bahasa Melayu dia, kalau kita dalam istilah engineering ni, transformer ni panggil apa? Transformer dalam bahasa Melayu dia apa? Saya pun tak pasti, kita sebut pun transformer je kan. Okay, rectifier. Rectifier ni saya pun tak pasti panggil rectifier je selalu. Okay, so filter penapis, senang lah ni. IC regulator ni pengatur. Okay, pengatur voltan lah biasanya kita sebut kalau dalam bahasa Melayu. Okay, rectifier ni tak pastilah pun. Okay, tapi tak apalah, tu tak penting. Yang penting awak tahu ialah rectifier, filter, IC regulator, okay, transformer. Okay, ni dia punya block. Okay, ni dia punya describe dia lah, explanation dia, every block inside the basic power supply. Let's say transformer. So here already briefly explanation. Okay, step up or step down. So semua orang tahu, dah belajar kan transformer? You ada belajar N punya primer sekunder tu kan? Dah ada belajar? Ada. Okay, so transformer. So basic transformer you all pun tahu basic simbol dia macam mana. Ni paling mudah. So saya lukis ni tak cantik lah. Okay, so kita kena tahu dia punya berapa. Tapi dalam ni kita tak fokus pun nak kira gelungan ni, tak perlu. Okay, you dah cover dalam isi punya subjek. Yang kita nak cover nanti lah rectifier, filter, IC regulator. Okay, okay, ni yang kita nak cover. Lita yang ada dalam rectifier, filter, IC regulator. So rectifier main dia. Okay, ni dalam ni ialah diode. Okay, kita nampak diode punya, kita nampak diode punya application. Filter ni actually capacitor lah. Okay, so IC regulator ni IC 3 pin kebiasaannya. Okay, IC regulator. So nanti kita tengok apa apa dia punya circuit dalam setiap block. Okay, so rectifier convert the AC input voltage to a pulsating DC voltage. So kat sini kita nak convert. Okay, tapi power supply ni dia tak boleh lah daripada AC ni. Okay, yang 240 ni tiba-tiba terus jadi DC straight line. So tak boleh. So dia kena melalui, so maksudnya dia kena enter each block inside the basic power supply. So the last output barulah dia punya output tu dapat straight line. Okay, dapat straight line. So kalau tengok kat sini you can see the graph of each block. Okay, so first is the full wave. Okay, and the second block after rectifier you can show the graph ni, kita tengok akan nampak. Okay, nampak phase dia punya pada waktu positif saja. Waktu negatif dia tak generate supply. Okay, kenapa? So kita tahulah kalau negatif ni, of course diode ni dia tak boleh on waktu reverse bias. Okay, reverse bias. Lepas filter baru dia dapat macam bentuk ripple. Okay, ni dia panggil ripple lah kadang-kadang. Okay, graf tu. Okay, so lepas IC regulator baru kita dapat straight line. Okay, so ni basic power supply. So orang dulu profesor dulu lah ni yang cipta ni. Okay, actually zaman saya belajar lita yang sama juga saya belajar. Okay, maksudnya benda ni dah lama dah. Okay, berpuluh-puluh tahun. Okay, dia orang dah kaji dah power supply circuit. Okay, power supply ni yang basic. So yang latest punya untuk advance, so ada circuit lain. Okay, ni yang basic. Okay, okay, IC regulator. So apa yang berlaku, filter dulu. Okay, filter. Okay, so filter apa yang berlaku, apa yang ada dalam tu. Okay, so dia nak jadikan daripada rectifier tadi, dia punya tak dapat straight line lagi. So output lepas daripada rectifier dia still dapat macam, okay, ripple lah, dipanggil ripple setiap ni dipanggil ripple. Dia tak dapat straight line lagi. Okay, so lepas filter dia keluar macam ni. Okay, lepas filter tak dapat straight line. So waktu ni dia baru nak produce relatively smooth DC voltage. Dia baru nak produce. Okay, so lepas keluar IC regulator punya block baru dapat straight line. Okay, so depend lah. So nak berapa volt, 9 volt. Okay, ni ada formula dia lah. Macam mana nak setting DC output yang kita nak. 9 volt, 10 volt. Okay, kita boleh calculate benda tu. Okay, kita boleh calculate. Okay, load ni tak ada apalah. Load ni ialah apa-apa device. Okay, kat sini pun dia ada terang. So any circuit or any device yang kita nak sambung pada supply. Okay, sambung pada supply. Okay. Setakat ni ada soalan untuk introduction?
Tak ada? Ada. Tak ada Okey. So kita pergi half wave. Okey, ni salah satu ni belum masuk nak cerita power supply yang full skirt tu setiap blok tu So dalam ni ada blok-blok Okey, belum. Okey. So sebelum kita proceed pada power supply punya skirt, okey, kita kena faham half wave dengan full wave punya circuit. Okay, ni fungsi diode. Ni that's why tajuk ni adalah diode application. So salah satunya ialah kita nak create half wave. Okay, nak create half wave. Okay, apa tujuan dia nanti kita akan tengok lah. Tujuan dia ialah litar power supply tu sendiri. Okay, tengok. Okay, ni kena hafal circuit ni. Senang je, ada AC input, ada satu diode, satu resistor. So sama juga macam hari tu 2.1 punya topik. Kita ada DC voltage, so kita sambung resistor dan kita connect to diode. Okay, so kita dapat macam ni lah circuit dia. Okay, cuma dia tak ada isu lah sebab dia DC. So bila DC, contohlah 9 volt okay, so tak ada isu. Once dia dalam forward bias, in condition forward bias, so tak ada isu. Diode akan follow kepada input sebab dia DC kan. So DC ni straight line, so 9 volt contohnya. So tak ada isu. So kalau dia drop pun dia 9 tolak 0.7 macam tu. So kita dapatlah plus minus 8 point something macam tu lah. Okay, contoh 8.5 ke. Okay, tu secara kasar dia. Tetapi bila kita masuk application power supply ni, isu dia input daripada supply TNB ataupun transformer, okay, dia ialah signal dia dalam bentuk AC. Okay, dalam bentuk AC. So bila AC, okay, tahu tak ni apa? Dah belajar kan? Okay, ni apa? Okay, kecil tak nampak, tak ada ruang. Okay, ni apa? Dipanggil apa ni? Peak. V peak V peak. Okay, yang ni? Untuk full wave ni. Peak to peak. Tak, ni. Ni time kan? Ni time, atas ni voltage. Okay. Dipanggil apa? Period Betul? Betul. Okay, so ni ulang balik yang itu. So sama ni. T0, T1, T2. So bila AC, dia ada positif dan juga ada negatif. You all pun tahu dah belajar benda ni. Okay, satu. So bila kita masuk kepada AC, dia punya supply ni, okay. So waktu positif, dia forward ke reverse? Ni positif kan? Forward lah. So current akan flow. So output yang berlaku kat sini, apa jadi? T0, T1, waktu T0 dan T1, output dia akan follow pada input lah. Okay, sebab tak ada skirt lain ni, tak ada litar siri ke selari transistor pun tak ada. Dia hanya diode, so hanya membenarkan current tu masuk dan ada resistor untuk beban lah. Okay, beban. So dia follow, output ni akan follow pada input. Okay, follow. So dia pun follow lah. Okay, follow kat sini. Okay, clear? Jelas Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? So output tu arus elektrik tu lah. Ya, voltage dia. Okay, V out. Okay, V out. So of course dia punya output ni ialah voltage lah. Okay, sebab ni V in. Okay, sini V out. So voltage. So V ni sama dengan IR kan? Okay, so current darab resistor dapatlah V out. So kita measure V out. Okay, so a diode is connected. So saya apa yang kalau nak baca secara teknikal boleh baca ni. So saya akan explain nak memudahkan faham kepada student. Okay, so penceritaan yang dalam slide saya ni sama saja apa yang saya cerita balik tadi. Okay, so the current produce output voltage at RL which has the same shape as the positive half cycle. So sama lah. Okay, same shape kat sini. Sebab tu T0 dan T1. Okay, waktu T0 dan T1. So ni RL. Okay, so setakat ni okay, clear untuk half wave. Okay lagi. So half wave ni tak ada isu. Okay, bila dia pergi, macam saya kata dia AC kan. Okay, jadi apabila next punya cycle, dia pergi T1 pada T2. So AC input kita akan jadi negatif. Okay, dia akan jadi negatif. So negatif lah kat sini. So waktu ni forward ke reverse?
Reverse. Reverse So current tak boleh flow sebab apa? Sini negatif, sini negatif. Walhal kita punya PN junction kat sini P. Macam biasalah ni. Saya present yang awal. So negatif. So menyebabkan flow akan pergi ke elektron. So dia tak pergi ke arah depletion layer. So menyebabkan current tak flow. So bila current tak flow apa jadi? V out akan jadi kosong lah. Kosong volt. Sebab I kosong. So kalau kita kira balik pun V equal IR. Okay. Bila I kosong, V pun kosong lah. Betul? Betul? Okay. So waktu T1, T2 negatif. So apa jadi? Dia kosong volt. Okay. So dia jadi kosong volt. Okay. Dia dipanggil half cycle. Okay. So cerita dia sama yang saya cerita tadi. Sama je. Okay. So benda ni cycle lah seterusnya. Panjang tak? Panjang lah. Selagi supply tu on, dia on je lah. Tak habis-habis. Jadi apa yang berlaku? So graf dia akan jadi macam ni. Okay. So ni dipanggil half cycle lah. Maksudnya kenapa dipanggil half cycle tu? Hanya separuh saja yang dia V out akan boleh measure dia punya voltage. Maksudnya waktu setiap cycle waktu positif. Ni maksudnya waktu positif. Ni negatif. So waktu positif ni lah baru diode ni akan forward. Betul? Okay. So waktu negatif ni dia reverse. So current tak boleh flow. Okay, I equal 0. Dan proses ni berulang. Okay, setakat ni faham? Jelas? Okay, so yang ni memang konsep teori. Ni memang soalan famous ni. Half wave dengan full wave nanti sangat famous soalan. Okay, ni basic. So you hari ni dah boleh hafal lah. Tak banyak mana pun, just transformer, rectifier, filter, IC regulator. Okay, 5 minit tengok dah boleh ingat. Siapa genius dia sepintas lalu dia tengok tu dia dah terapal lah. Ada tak kelas ni yang macam tu? Dia tengok je dia terapal sendiri. Ada? Kukut ada ke? Tak ada Manalah tahu ada. Tak ada. Tak ada Oh, tak ada lah. Setakat ni tak jumpa lah dia. Saya, maksudnya sepintas lalu tu dia terus lekat kepala. Okay, so belajar memang kena struggle sikit lah. So jarang-jarang kita belajar waktu kelas ni time tu juga faham. Okay, so kena ada follow up. Okay, kena ada follow up. Okay, so chapter 1, chapter 2 ni patutnya you dah ada dalam kita punya maksud kita dah pasak dah. Okay, basics chapter 1 dengan 2 ni. Okay, sebab dia still tajuk yang tak heavy pun. Okay, secret dia pun tak heavy, simple dia. Dia satu diode, satu resistor. Okay, ni half wave settle So Lita ni create dia punya graf dia akan jadi macam ni. Sekejap saya screenshot Lupa nak print screen. Attendance pun saya lupa nak ambil sekejap. Okay. Paste sekejap sekejap kelas apa duduk ini berapa bulan? Hari ni 9 bulan 6. Okey. Okey, ni formula untuk cari VDC. Ni kena ingat ni. So ni formula yang keberapa dah ni? Siapa ingat? Okay, so formula itu mula kita cek apa? Formula tu. IF equal V bias over R limit. Okay. Ataupun kalau ini secara ideal lah. Okay, kalau secara praktikal IF V bias minus 0.7 volt over R limit. Betul?
Lepas tu cari apa lagi? VF. Okay, voltage forward. Ni unit 2.1. Okay, 2.1. So ingat balik lah. So ada 2-3 formula yang kena ingat. Patutnya dah ada dalam kita punya apa ni, dalam ingatan kita lah. Okay, lagi rumus apa itu? Siapa ingat? VF. So cari balik cari balik. Okay. So ni formula yang ketiga. Kalau dalam saya punya ingatan ni adalah formula yang ketiga untuk cari VDC. Okay, ataupun V average. So sama je lah ni. Sama ada kalau soalan tu dia nak V average ke atau VDC. Okay, ni dia punya formula. V peak over pi. Okay, V peak over pi. Contohnya V peak ni ialah 100 volt. Contohlah. So 100 bagi pi. So dapat berapa? Dapat berapa jawapan? Saya tak ada scientific punya kalkulator ni. Dapat berapa? Siapa boleh kira? Macam mana? Okay, 31.83 V lah. Okay, VDC kita dapat ni. Okay, sebab 100 volt So kalau dia 240, so kita kira lah over pi, so dapat lah. Kalau 240, alamak, saya punya tak ada scientific calculator lah. Okay. Kalau 240 dapat berapa VDC dia? Cuba tengok. Siapa boleh kira kan? Dapat berapa? Cepat, kira. 240. Okey, dapat 76.39 VDC. Okey, ni contoh lah. Okey, contoh. So, ni cara untuk kita kira dia punya daripada AC signal ni, daripada output half wave ni. So, kita nak tengok berapa average DC yang boleh kita dapat lah daripada sini. Okay, sebab ni AC signal. So, bila convert DC ni, so ni dia punya formula. Okay, ni dia punya formula. Okay, tak apa, jangan risau. Kita punya level, kita just apply saja formula. Kita tak perlu terbitkan formula tu. Jadi kalau you sambung degree, you belajar lah. Okay, macam mana nak terbit dapat 31.8 ni. Okay, ataupun dapat formula V peak over pi. Okay, so dia ada mathematical punya technical lah. Okay, technical. Okay, so in practical, potential barrier 0.7. Okay, so that's why ini secara ideal secara ideal yang ni tadi. Okay, so kita akan dapat kita dapat ni secara ideal. Okay, untuk practical kita kena tolak VP in, tolak 0.7. So VP out, seolah-olahnya tadi kalau VP out kita ialah 240. Okay, so kita kena tolak 0.7. Okay, kita kena tolak 0.7. Okay, so plus minus dia sikit je perbezaan. Sebab kita nak kira voltage pada diode ni dia akan dropkan voltage tu. Okay, contohnya 240 masuk. So lepas lalu diode ni kat sini dia akan drop daripada 240. Pasal ada diode kan. So kat sini dia dah dropkan. So lebih kurang kecil lah beza dia tak jauh. Okay, so dia akan drop lah 238 contohnya. Okay, so dia akan drop. Okay, selepas go through the diode inside the circuit. Okay, so the voltage will reduce. Okay, will reduce. So dia punya calculation dia. Okay, ini contoh Okay, so ni tadi kita dapat jawapan dah. Okay, so 100 tolak 0.7 bagi pi lah. So kita akan dapat dia punya VDC dia. Okay, so ni calculate je. Ni simple je, tak ada apa-apa. Okay. Okay, PIV. Okay, PIV tadi samalah. Okay, PIV tadi sama. Peak inverse voltage. Okay, PIV equal VP in. Okay, PIV tu kat sini lah. Voltage, peak inverse voltage is equal
the peak value of the input voltage. Okay, waktu negatif. Okay, waktu negatif VP in. Okay, PIV occurs at the peak of each negative. Maksudnya setiap negatif ni, okay, kalau DC, kalau DC input, kalau sebelum ni circuit yang kita buat waktu 2.1, dia DC. So DC tak ada isu lah. Okay, DC tak ada isu. Dia tak ada polariti ni tiba-tiba bertukar jadi negatif positif. Tak boleh. Kecuali bateri atau sampai tu kita balikkan wire. Okay. Tapi AC ni dia automatic memang ada continuous positif dan juga negatif. So dia ada cycling dia. Okay. So waktu negatif ni dia tak adalah orang kata 0 volt. Bukan 0 volt. Tapi dia negatif voltage. Okay. Negatif voltage. So waktu ni lah dipanggil PIV lah. Okay, PIV pada diode ATP ni. Okay. So PIV occurs at the peak of each negative alteration of the input voltage. Okay. When the diode is reverse bias. Waktu dalam keadaan reverse saja. Waktu forward tak ada. Okay. Maksudnya waktu forward tak ada PIV. Okay. Tak ada PIV. Okay. Hanya waktu reverse saja ada PIV. Okay. So apa PIV dia, value dia kalau dalam soalan. Okay, contohlah dalam soalan tu saya PIV ni je lah. Negatif VP in. Dah. Ambil je lah bacaan dia ni terus. Okay, ni lah PIV dia. Okay, so actually dalam output dia tak ada lah nanti. Jadi straight line. Okay. Okay, setakat ni jelas. Faham? Yep. Letak kosong tak boleh lah. Okay, sebab dia punya formula dia ni. PIV equal VP in. Okay, VP in. Okay, so kat sini dia beritahu maksudnya memang dia dalam keadaan reverse saja. Dalam keadaan reverse. Okay, sebab je kalau DC, kalau reverse, contoh kalau DC reverse negatif memang tak ada isu. Kita tahu dah dia memang reverse memang kosong punya. Okay, dia 0 volt. Tapi kalau AC, dia tak jadi kosong waktu negatif ni. Okay, kalau AC kan, AC, dia tak jadi negatif. Dia bukan 0 volt, dia hanya jadi negatif. Contohnya 110 volt. Okay, tapi waktu negatif dia jadi negatif 110. Dia bukan kosong. Itu beza DC dengan AC. Okay, jadi tetapi dia punya current pada diode ni reverse. Dalam keadaan reverse bias. So, bila reverse bias, output selepas diode ni apa jadi? Kosong lah. Okay, kosong. Macam ni kan. So, ni kosong. Okay, tetapi dia ada PIV. PIV ni adalah peak inverse voltage. Okay, peak inverse voltage. So, value dia adalah negatif. Value dia adalah negatif. Okay, negatif VP in ni tadi. Okay, so next. Okay, have phase rectifier. So, tadi. So, apa dia punya ni penceritaan dia lah kalau transformer ni. So, kita ni you all pernah belajar ni. Okay, N ni apa? N, siapa ingat? N ni apa? Number of apa? Bilangan litan. Ya ke? Litan. Lilitan? Ya ke? Betul? Bukan Betul. Ke nisbah dia? Betul. Bukan nisbah Serius Tak lupa cuba dah. cek. Cuba cek balik. Adakah N ni nisbah contohnya 1/2 ke? 1/3? 1/1 ke? So ni bilangan dia punya lilitan ni inilah. Oh banyak. Berapa banyak dia punya lilitan tu. Okay, primer dengan sekunder. Okay, sekejap. Okay, ni dia cerita sikit pasal transformer lah. Transformer punya block. Okay, ni tadi adalah diode Okay, half wave punya rectifier. Sorry, sekejap. Half wave. Okay, half wave. Okay. So, block ni ialah rectifier kita. Rectifier. Maksudnya ada satu diode je. Rectifier ni pun rectifier juga nama dia. Tapi half wave lah. Okay, half wave. Okay, so ni block transformer. Okay, transformer ni saya tak nak sentuh sangat pun. You all dah tahu.
Okay, so kalau sebut step up, step down tu kita tahulah. Okay, step down ni kita akan kecilkan lah. So kebiasaannya power supply ni of course step down lah. Okay, so daripada 240 kita nak step downkan dia kepada berapa voltage yang kita nak. Okay, tapi lepas keluar daripada primer ni, sekunder ni, dia signal dia AC ke DC? Cuba jawab. Maksud ni confirm AC. Okay, so yang ni lepas keluar daripada transformer ni, contohnya kita tap oscilloscope tu kat sini. Okay, probe tu masuk dekat meter oscilloscope. Okay, so apa dia punya waveform? AC ke DC? DC. Okay, so AC lagi lah. Okay, still AC lagi, cumanya dia step down. Okay, step down. Contohnya daripada 240 mungkin turun nak jadi 110 contoh. Okay, 110 contoh lah. Okay, okay, lagi satu circuit kita buat full wave. Okay, full wave. Dia ada banyak circuit untuk rectifier ni. Okay, tapi last kali rectifier nanti yang power supply yang kita guna adalah kita akan guna bridge rectifier lah. Bridge rectifier. So ada 4 diode. Ini yang basic. Okay, sebelum diorang create rectifier bridge tu, dia orang create yang ni dulu, half wave dulu. Lepas tu dia orang upgrade, okay ada full wave, so lagi smooth, lagi bagus dia punya output. Okay, yang macam tu lah. Okay, bagus full wave ni sebab dia punya accurate dia untuk dapat DC voltage ni lagi tinggi. Okay, lagi tinggi, iaitu 63.7%. Maksudnya lebih daripada 50% untuk kita dapatkan dia punya DC voltage. Untuk kita dapatkan DC voltage yang tinggi. Okay, so kalau guna full wave ni lagi bagus lah maksudnya. Okay, untuk dapat create DC voltage tu lagi tinggi, so mudah lah. Okay, lagi mudah. Okay, so apa beza dia? Beza dia, output dia akan jadi macam ni. Okay, so kalau half wave, nak compare dengan half wave, dia akan jadi macam ni. Okay, half wave. Okay, maksudnya setiap full wave ni akan jadi macam ni. Okay, kalau full wave nama pun full, so setiap tempoh ni dia dapat full. Maksudnya tak ada reverse bias. Semuanya forward. Output voltage sentiasa on. Okay, dia tak ada waktu negatif dia off tak. So dia sentiasa on lah ni setakat ni. Okay, ni formula untuk DC So just letak dekat dua depan dia tu lah. Sebab ada dua V peak kat sini. Okay, V peak dia ada dua. So dia punya untuk VDC kita dapat 2 lah. Okay, so 2 darab V peak over 5. Okay, so macam mana circuit dia? Circuit dia just tambah lagi satu diode kat sini. D1 dan juga D2. Okay, D1 dan juga D2. Okay, sekarang kita tengok macam mana dia dapat. Okay, macam mana dia dapat. So bila AC input so ni T0, ni T1 dan ini T2. Okay, waktu T0 so dia positif lah. Okay, dia positif. So apa yang berlaku, ni nak kena faham betul-betul sebab ni soalan famous ni. Okay, soalan famous. Okay, ni kita punya load lah. Okay, kita punya load. So ni input. Okay, so waktu dia positif, ni negatif. Okay, so tak ada isu, dia forward bias, betul? So ni D1, D2. So forward ke reverse untuk D1? D1 forward ke reverse? Forward. So D1 adalah forward. D2? D2? Reverse. Reverse sebab ni negatif, sini positif. So reverse. Okay, so output kat sini bila kita tap oscilloscope. Okay, tap kat sini guna oscilloscope. Okay, guna oscilloscope. So ambil wire oscilloscope. Okay, so graf dia akan jadi follow lah. So ni T0, T1. Okay, so tak ada isu. So forward lah. Okay, lepasnya seterusnya waktu T1 dan T2 ni negatif cycle pula. Ni positif negatif. So negatif, so sini terbalik.
Okey, terbalik So sini akan jadi negatif, sini akan jadi positif. Betul? Betul? Okey, waktu ni contohlah saya ambil direction ke sana. So waktu ni di satu forward ke reverse? Waktu negatif cycle lah. Ni negatif, sini positif. Forward ke reverse? Di satu. Di satu. Ni negatif ni. Reverse So waktu ni adalah reverse. So ada current tak? Tak ada lah. Okay, tak ada Tetapi dia ada di dua ni. Okay, di dua waktu ni negatif, sini positif. Okay, waktu ni forward ke reverse? Circuit ni. Forward. Forward So forward. So di dua waktu ni on. Di satu reverse. So waktu T1 dan T2 output still on lagi. T2. Okay. Dan proses ni berulang. So that's why dia dapat full wave lah. So sebab tu circuit ni dipanggil full wave rectifier. Okay, full wave rectifier. Okay, so dia punya circuit ada two diodes connected to the secondary of a center tap transformer. Okay, inilah D1 dan juga D2. Okay, so sebab tu dia dapat full wave macam ni lah. Sebab ada D1. So waktu forward atau waktu reverse salah satu ni akan on. Okay, so menyebabkan circuit ni sentiasa ada output. Okay, so kalau nak cerita secara teknikal dia, tengoklah yang ni sama je. Apa yang saya beritahu tadi sama diceritakan balik dalam ni. So waktu ni D1 is forward bias while D2 is reverse bias. Okay, so current akan flow dekat D1. Okay, so waktu negative cycle, okay, waktu negative cycle, so dia akan, current akan flow pada forward bias pada D2 lah. So yang ni dah tak ada current flow lah. So ni I sama dengan kosong, tak ada flow. Okay, so waktu ni T1, T2. So ni T1, T2. So waktu negatif dia tak kosong tetapi dia ada output. Okay, dan seterusnya dia berulang-ulang. Okay, setakat ni jelas, faham? Jelas? Faham? So banyak benda nak kena ingat? Banyak? Banyak. Okey, banyak sangat So, banyak sangat. Ni baru chapter 2. So you nak pergi kepada BJT nanti transistor lagi pening. Okay, that's why saya kata chapter 1 and chapter 2 ni memang kena betul-betul pasak lah maksudnya. Jangan tinggal. Okay, jangan tinggal. Okay, walaupun belajar online, you memang kena buat follow up. Okay, tak ada orang belajar terus faham. Okay, tak ada orang. Saya belajar pun kadang-kadang dulu satu semester satu benda pun tak faham. Okay, lagilah kat universiti satu kelas ni 200 orang, 300 orang memang tak faham lah. Lecturer main cakap je, dia tak ada tanya pun. Okay, so memang kena inisiatif sendiri. So you dah semester 2, okay, dah semester 2. So walaupun tak ada lagi F2F, okay, semuanya secara online, tak apalah, bertabah. Okay, tapi memang kena ada usaha sendiri masing-masing. Okay, saya explain berdasarkan apa yang saya boleh jelaskan dan saya nak faham kepada student lah. Okay, so selebihnya korang kena struggle juga. Okay, kena struggle juga. Okay, ni formula juga, formula. Banyak ni formula nak kena ingat ni. Okay, samalah ni kat sini kan. Okay, V out. Okay, V out untuk output voltage bagi full rectifier. Okay, untuk full rectifier. So dia punya rumus tu macam ni untuk kita dapatkan dia punya output lah. Okay, dapatkan dia punya output. So just straightforward saja. Okay, straightforward saja. Ni V primer ni maksudnya kat sini lah. Okay, V input lah kan. Okay, samalah V input kita. Maksudnya dia istilahkan ni sebab dia baca daripada turns ratio, maksudnya daripada transformer ni lah. Okay, so samalah. Sebab transformer ni mempengaruhi dia punya voltage.
Okay, sama ada step down atau step up. So sama je lah. Okay, sama je. Okay, apa lagi Okay, seterusnya. Tak apa, ni nanti untuk calculation kita ada tutorial lah, jangan risau. Okay, yang penting nak faham dulu dia punya konsep tu. Okay, dia punya konsep. Okay, V primer tolak kosong dulu, sesama lah ni. Okay, so ni dia punya formula. Okay, ni adalah sekejap. Okey, boleh terima lagi tak? Kalau tak saya nak Boleh. teruskan ni. Okey, saya nak teruskan bridge rectifier. Okey, so hari ni tadi first kita half wave, lepas tu full wave. Okey, yang ni full wave juga tetapi special. Full wave bridge rectifier. Okey, ni yang kita akan gunakan dalam power supply. Okey, sebab dia antara output yang terbaik lah yang kita boleh dapat untuk dapat direct current yang lebih accurate, lebih stable. Okay, so kalau kat sini ada gabungan 4 ni, 4 diode. D1, D2, D3 dan 4. Seolah-olah full wave ni ada 2 circuit seolahnya. Okay, kalau kita pecah ni seolahnya ni full wave. Yang pertama, ni pun untuk circuit full wave yang kedua. Seolah-olah dia macam tu lah. Okay, so ada 4 diode. So that's why kat sini dia punya tajuk pun full wave. Okay, tetapi ada jambatan. Okay, ada bridge. Okay. Sebab apa ada bridge ni? Sebabnya ada 4 sekali lah. Maksudnya ada dua full wave digabungkan, 2 circuit full wave digabungkan dalam satu circuit. Okay, dalam satu circuit. So D1, D2, D3 dan D4. Okay, VN. So positive input cycle. So waktu positif, so sama jugalah. Okay, katakanlah ni T0, ni T1. Okay, so waktu positif, so supply masuk, ni positif kan. Okay, positif. So apa yang berlaku? Current akan flow. Okay, current akan flow. Waktu ni D1 on. Okay, D1 on. Okay, pergi dekat output juga. Okay, pergi dekat output. Okay, so daripada ground juga. Okay, daripada ground dia boleh flow juga current ni. Ni positif Okay, dia pergi dekat D2. Okay, dekat diode 2. So dia boleh D1 dan D2 ni dia forward. Okay, dua-dua forward. Okay, dua-dua forward. Kalau kita buat setengah saja. Okay, kalau kita buat satu full wave saja. Circuit full wave macam ni. Okay, dia pergi salah satu lah, sama ada D1 dan D2 yang boleh forward dan salah satu mesti reverse. Okay, untuk full wave ni, so D1 dan D2 ni, okay, dua-dua akan flow dia punya current. Okay. Okay, kalau tengok gambar ni macam tak faham kan apa benda ni kan, the ground ni. Okay, senang kata macam ni dah. So dia akan jadi current tu flow macam ni. So you all kan dah belajar kan dulu Kirchhoff voltage kan. Okay, so current tu akan pecah lah. Okay, so waktu ni D1 forward. So yang ni reverse, betul? Betul, sebab terbalik kan, negatif. So dia pergi ataupun yang ni di sini. So waktu ni kat sini positif. So waktu ni dia forward. Positif, negatif. So forward. So tak ada isu. Then dia balik semula ke negatif. Okay, dia balik ke negatif. So forward. Okay, begitu sebaliknya kalau sini positif dan sini negatif. Waktu negatif cycle samalah. Seolah dia macam tu lah. So current akan flow sini. So current akan pergi D4. Okay, ni forward. Tak ada isu dah, forward. So yang dia pergi sini, ni reverse. Okay, dia reverse. Okay, so waktu kat sini ni, so kat sini current akan flow pergi ke output. So current akan flow pergi sini. Waktu ni dia forward. Okay, waktu ni dia forward. Sebab kat sini ada negatif. Okay, kat sini ada negatif. Ni negatif lah, sini
So kalau waktu reverse waktu negatif, sini negatif. Betul lah, sini negatif, sini positif lah. Saya pun dah pening. Okay. Waktu negatif cycle, sini akan jadi positif lah, terbalik kan. Okay, positif, sini akan jadi negatif. Okay, so positif ni dia still bagi current dekat negatif. Soalan dia macam tu. Okay, so senang kata D1 and D2 are forward bias, D3 and D4 are reverse bias. So berlaku pada keadaan sebaliknya berlaku waktu negatif cycle. Okay, so apa output voltage dia? Okay, apa dia punya output voltage? Okay, ni waktu negative cycle waktu negative cycle. So negatif, positif. So current akan flow. Okay, macam ni lah. So dua-dua ni akan on. Dua-dua akan on. Okay, dua-dua akan on. Okay, soalannya positif. Ni ground kan negatif. Jadi current ni memang akan bergerak daripada positif ke negatif. Okay, soalannya current ni bergerak positif ke negatif. Cuma gambaran ni dia lukis daripada ground lah. Okay, daripada ground. Okay, dia pusing balik. Okay, so dapat output. Okay, so sama tak macam dengan full wave punya circuit output dia? Sama kan? Betul tak? Sama kan? So apa dia punya kelebihan? Okay, kita nak tengok apa dia punya perbezaan. Okay, apa dia perbezaan? Okay, kalau dah sama, baik kita guna apa ni full wave je yang 2 diode lagi jimat. Dia 2 diode je, tak payah pening-pening kan. Okay. Okay, of course ada dia punya advantage lah. Okay, ada dia punya advantage. Okay, so kita tengok apa dia punya kelebihan. Okay, the output voltage at RL, so beban kita, output dah. Okay, sama dengan dia punya secondary voltage. Okay, V secondary, okay, sama. Okay, so V out sama dengan V secondary, V input lah pada secondary of transformer in ideal diode. So V out equal V secondary. Okay, ni waktu ideal lah, tak tolak 0.7 ni. Okay, tak tolak 0.7. Tapi secara praktikal kita kena tolak 1.4. Kenapa 1.4? Sebab ada 2 diode lah. Okay, 0.7 tambah 0.7, so 1.4 volt. So ada drop voltage kat circuit ni, so menyebabkan voltage ni tak dapat V out lah. Contohnya 100, tak dapat lah exact 100 volt juga. Okay, disebabkan ada diode, secara praktikal confirm kena ada drop voltage kat ni. Sebab diode ni sendiri kena ada 0.7 untuk function. One circuit function, of course, paling minimal voltage drop mesti 0.7. Ni orang faham. Ni you all mesti tahu. Okay, semua orang tahulah benda ni. Okay, basic. So tak dapat lah betul-betul 100 volt. Okay, pada output. So paling minimal pun kena tolak. Okay, kena tolak 1.4. Okay. Okay, ni contoh 2.1. Determine IL and VRL of the circuit if the turn ratio is 0.5. Okay, macam mana nak buat ni? Saya nak buat. Okay, nanti kita buat lah Nanti kita buat. Ni dah petang, tak sempat. Okay. Ni exercise ni. Exercise. Okay, ni semua exercise. Okay, saya stop dulu lah kat sini. Okay, nanti saya akan bincang waktu next class. Okay. Dan buat hari ni tak sempat. Okay. Okay, cuma saya nak bagi tahu. Okay. Dari segi output kita akan nampak sama lah dengan full wave tu. Okay. Nampak sama dengan full wave. Okay, cuma apa beza dia? Okay. Okay, apa beza dia? Ada sesuatu boleh share? Kita tengok, patutlah. Okay, ni lagi bagus sebab apa? Okay, macam ni. Ada tak? Di segi logik. Di segi tengok circuit ni, okay, logik dia apa? Ada siapa-siapa ada idea?
Kehilangan voltage. Apa dia? Tak dengar? Voltage, ada voltage yang hilang. Lost voltage. Okay, lost voltage. Okay. Lost voltage macam mana tu? Lost voltage kat mana? Dekat V output. Dekat V output. Okay. So kalau beza dia apa dia? Kalau dengan full wave dengan bridge? Pening lagi efisien. Okay, tak apalah ni petang-petang kan saja. Apa orang kata sembang-sembang. Okay, sembang-sembang. So tak apa, nanti next class saya akan beritahu. Actually banyak lah. Satu dari segi dia punya efisiensi, lagi satu dari segi circuit ni lebih stable. Okay, kenapa dia lebih stable? Sebabnya, okay, bila AC, ni salah satu sebenarnya dia banyak lah. Okay, AC 240. Okay, 240 AC. So dia punya voltage ni sangat tinggi. Bukan sangat tinggi lah, 240 ni kalau kita pegang kita sentuh wire 240 ni, terus meninggal dia. Betul? Secara logiknya lah, betul? Rentung tak? Pegang. Rentung. Okay, rentung. So bila dia masuk dekat circuit, nak masuk dekat kita punya device laptop, contoh laptop ataupun handphone yang mungkin dia punya supply hanya bawah 10 volt, kurang daripada 10 volt mungkin. Okay, kalau kita guna full rectifier 2 diode, it's okay, tak ada masalah. Okay, boleh je, tak ada isu pun. Okay, dia still boleh dapat RL dia, boleh dapat 9 volt juga. Okay, bawah 9 volt. Okay, cuma dia tak ada backup lah. Okay, once short sini katalah di satu kong. So agak-agak signal boleh dapat tak? Tak dapat So dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Betul? So dia akan jadi half wave. Okay, dia akan jadi half wave. Okay. So kalau compare dengan bridge ni, katalah di satu ni burn di satu ni burn. Dia still boleh forward tak? Still boleh forward? Secara logik dia lah. Tak. Forward boleh tak? Ni ada 2 diode ni. Kalau diode ni burn, yang ni boleh flow lagi tak? Okay. Agak-agak boleh ke tak? Tu cuba fikir lah. Macam mana ni nak fikir ni? Pening ni empat ni kan. So tak apa, nanti next class kita bincang lah. Okay. Dia yang tu tak ada pun dalam soalan sebenarnya. Tak ada dalam awak punya apa? Tak tahu. Syllabus lah, nak tanya pasal detail sangat. Okay, apa, kenapa empat ni kita ada. Itu adalah orang kata expose. Okay, supaya kita lebih sikit knowledge tu. Okay. Kalau tak nanti boring ni asyik tengok benda ni sama je kan. Okay. So tak apa, next class ni dah pukul 4. Saya ada presentation project pula budak awak punya senior. Ada lagi sambung hutang So tak larat. Okay. Penat online ni. Okay, pagi petang. So ada apa soalan nak tanya? Saya stop dulu boleh? Tak ada. Okay, boleh on camera sekejap untuk saya ambil attendance petang ni. Saya tak ambil attendance lagi. So petang-petang kita tengok muka-muka yang dah waktu-waktu petang belanja sikit. Belanja sikit muka-muka ceria waktu petang. Okay. Lepas ni ada kelas ke? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Kalau ada kelas lagi boleh layan ke? Kalau ada kelas lagi. Penat lah. Tidur terus ke? Kena go lah. Memang surrender lah. Tutup je lah Apa on apa masuk lah join kan. Lepas tu kita tutup je lah kan. Betul. Okay. So tak apa lah. Okay, so itu normal lah. Manusia memang ada limit. Okay, ada limit. Okay, macam kita pun dengar lecture macam ni. Macam saya sendiri pun. Kalau ada kursus pun memang tak boleh lah. Kita dengar sampai 2 jam. Okay, actually sejam pun
dah cukup mencabar. Okay, kalau 2 jam teori secara online, memang dari segi logik akal ni nak penerimaan ilmu tu, oi, sakit lah. Okay, sakit. Okay, boleh lah untuk layan macam tu je lah. Tapi sebenarnya dah total loss lah. Okay, dah total loss. Okay, dah tak boleh masuk lagi. Okay, so tapi tak apa, struggle je lah mana yang boleh. Okay, so lab nanti minggu depan kita mula sikit lah software. Okay, sebenarnya tadi saya nak tunjuk Tinkercad lah. Itu saya ada tunjuk lah Tinkercad kat kelas ni, saya lupa dah. Ada okay, Tinkercad untuk half wave dengan full wave lah. Okay, so kalau tunjuk tu lebih jelas sikit. Kita nampak dia punya penyambungan tu kan, walaupun tak secara praktikal, so boleh lah juga. Okay, 1, 2, 3 print screen. Okay, terima kasih. So kita jumpa kelas bila lagi? Minggu depan lah. Okay, minggu depan. So di waktu yang sama. So korang boleh lah nak sambung memasak ke, sambung makan ke. Okay. Ni aktiviti petang-petang ni biasa buat apa? Tidur. Berehat. Tak, yelah. Ambil angin. Apa, menternak ayam ke, takkan tak ada kot. Ternak apa ke. Mesti ada, tak ada. Tapi nak bagi makanan lagi. Tak ada. Tak ada. Menternak kucing. Tak ada. Tapi buat apa, tidur lah. Baring kat rumah. Ni betul-betul anak raja ni. Okay lah. Okay, so thank you lah. So jumpa lagi minggu depan. Okay, Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam.